Baik, mendukung kesihatan mental wanita yang menyusukan. Dalam sama-sama kita menjalani kehidupan seharian ini, di era moden ini memang Betul. amatlah penting untuk sama-sama kita menjaga kesihatan mental kita ni. Indah kiralah siapa habis kita, indah kiralah orang tua, belia kita ni, remaja maupun kanak-kanak. Penting untuk sama-sama kita mengetahui bagaimana cara untuk menjaga kesihatan mental mereka. Betul Pada hari sekali. ini, kami bawakan Kami bawakan narasumber kita yang terus saja kita bawa ke studio pada hari ini, Yang Mulia Puan Nur Syairah Chua binti Muhammad Firdaus Chua merupakan seorang psikologis. Apa kata kita sapa beliau terlebih dahulu? Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Nadia. Apa kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, rasanya melihat Puan pada pagi ini ceria sahaja. Alhamdulillah. Baiklah, untuk tajuk kita pada hari ini, mendukung kesihatan mental wanita yang menyusukan. Jadi kalau kita lihat tajuk ini, sempena apa ni sebenarnya ni Puan? Mungkin dapat dikongsikan? Ya, terima kasih Nadira. So kita ni bercakap dengan tajuk mendukung kesihatan mental wanita sempena World Breastfeeding Week. Sebenarnya berlaku di antara 1 Ogos sampai 7 hari bulan Ogos seluruh dunia. So agak terlambat sikit, tetapi kita ni masih juanya orang mahu mendukung para wanita kita ni, especially di Brunei khususnya. So lebih lanjut untuk interview hari ini bercakap tentang bagaimana kita ni mendukung emosi abis dia sewaktu menyusukan, insya-Allah. Jadi kalau kita ni melihat juga tentang penyusuan susu ibuan ni, apa sebenarnya yang signifikan mengenai dengannya? Okey, so dari segi signifikan menyusukan ini difahamkan ia ada garis pandunya under WHO. It is recommended untuk para ibu menyusukan anak-anak damit, especially sejam awal selepas melahirkan. That is a very important, orang penting waktu-waktu. Tapi at the same time dalam 6 bulan pertama bagi anak-anak damit. So difahami juga dari segi signifikan orang kesihatan bagi anak damit itu, ia penting untuk asas kehidupan habis diorang dari segi feeding and also developmental cognitive diorang, and also dari segi agama juga kita ni fahami dalam Al-Quran pun menggariskan ia sangat penting untuk kita ni menyusukan anak-anak damit kalau boleh 2 tahun sebagai foundation anak-anak damit, insya-Allah. Baik, apa pula dengan kaitannya emosi bagi si ibu untuk menyusukan anak damit berkenaan? Okey, so kaitannya daripada kesihatan mental sebenarnya seseorang ibu yang menyusukan anak, insya-Allah boleh memberi satu orang protection ataupun salah satu sebab untuk memprotek atau melindungi ibu itu daripada mengalami risiko mendevelop depression ataupun anxiety. So dari segi pengurusan emosi para ibu ataupun wanita yang menyusukan itu ada manfaatnya, insya-Allah. So dari kajiannya menunjukkan para ibu yang menyusukan anak damit dari awal dan kalau boleh 6 bulan ataupun selanjutnya sampai 2 tahun, manfaatnya ia boleh melindungi habis diorang dari segi mendapatkan emosi yang agak kurang selesa. Selalunya kalau kita ni fahami, ibu-ibu yang melahirkan, emosi diorang tu orang naik turun macam ombak. So a lot of the times ibu-ibu ada postpartum blues ataupun postpartum depression. Tapi insya-Allah breastfeeding akan membantu lagi. So actually ada 2 hala pula, it's not just one side. So sehalanya lagi bagi ibu-ibu yang orang mengalami kepayahan menyusukan, kalau tidak mendapat bantuan, ia akan orang menjerumus lagi ibu itu mengalami emosi yang kurang selesa ataupun develop further into that downward spiral depression atau anxiety. So kalau mendapat bantuan, insya-Allah ia akan orang memberi lagi a better outcome dari segi kesihatan mental and also pengurusan emosi habis diorang, insya-Allah. Di dalam penyusuan anak damit ini, kalau dapat kita lihat, ianya bukan saja peranan ibu, tapi orang-orang sekelilingnya pun memainkan peranan-peranan masing-masing. Jadi apa sebenarnya, kalau Puan dapat kongsikan, yang dapat kita lakukan untuk menyokong para wanita menyusukan ini? Okey, soalan yang agak penting untuk kita ni dalami sebenarnya. So saya akan introduce tema sebenar World Breastfeeding Week untuk tahun ini adalah Step Up for Breastfeeding. So bermaksud kita ni
bukan saja ibu tu yang akan step up mendukung ataupun menjalankan tanggungjawab menyusukan, tetapi suasana ataupun orang-orang sekeliling, kesemua kita ni ada tanggungjawab mendukung ibu-ibu ataupun wanita menyusukan. So sebenarnya it seeks to improve ataupun kan mau lagi orang memperbaiki role ataupun tanggungjawab para kerajaan ataupun masyarakat sekeliling untuk mendukung ibu-ibu. So dari segi itu dimaksudkan apa yang kita ni boleh buat. So orang maybe husbands and then para keluarga di sekeliling, apa yang kita ni boleh lakukan. So contoh mungkin menyusukan orang anak tu indah pulang tapi macam mana apa yang kita ni boleh untuk mengurangkan beban ibu tu menyusukan anak-anak. So contoh it could be sokongan emosi, sokongan moral and also seni ataupun cara kita ni berinteraksi dengan ibu-ibu waktu diorang menyusukan. Sebagai contohlah, saya sendiri seorang pernah melalui menyusukan itu. And then kadang-kadang awal-awal menyusukan terpaksa mencari breastfeeding room, kadang-kadang jauh. So a lot of the times I find it helpful ataupun sokongan suami ataupun para orang sekeliling memberi tempat yang orang selesa ataupun private di mana habis dia boleh menjalankan tanggungjawab menyusukan anak itu sementara berada di kalangan sokongan keluarga. Contoh kita ni gathering hendakan ibu tu bertapuk baru tahkan menyusukan. So menyediakan ia punya breastfeeding cover and then bercerita dengan habis tu orang ataupun kadang-kadang kalau tadi makan-makan orang Brunei payah ajakan ibu-ibu tu mengangkat anak jua dan mengawal jua. So one of the things they can do is orang memberikan kemudahan ataupun membawakan makanan. So these are little things you can do. Orang prihatin ataupun perhatian untuk ibu-ibu. Selain itu also macam kadang-kadang ada ibu-ibu yang pumping. So some of the keluarga boleh menyucikan orang punya breastfeeding parts. So I need some of it lah. And then daripada sokongan informasi juga memberikan informasi ataupun maklumat yang betul, yang tepat. So kadang-kadang dalam masyarakat ada kesalahfahaman tentang breastfeeding yang common saya selalu dengar within my patient ataupun challenges in breastfeeding ini, diorang mendengar kena ucap dia susunya tu indah cukup kali, cara muat tu salah ataupun susu muat tu indah baik kali, whichnya orang memberikan satu masalah dari segi macam mana ibu tu merasakan kadang-kadang serba salah. Diorang so patutkah aku berhentikan breastfeeding ataupun patutkah aku consider formula milk? So memberikan perasaan yang kurang selesa lah, dilemanya orang. So itu salah satu emosi yang kita ni mau overcome and kita ni perlu fahami ia perlu ditangani. Because kalau indah orang sokongan bagi breastfeeding itu agak kurang and ia adalah satu masalah yang serius lah. Even WHO menggariskan orang awareness tentang formula milk itu di kalangan social media agak orang tinggi yang affecting breastfeeding itu sampai berkurangan lah, which is more orang memberi satu masalah di kalangan masyarakat tapi sedunia juga, which is something kita ni perlu address lah. Jadi mungkin Puan juga bila Puan menyentuh tentang formula ni dan juga breastfeeding ini, mungkin dapat Puan lebih jelaskan lagi lebih lanjut. Maklum sajalah pada ketika ini seperti Puan kongsikan melalui sosial media sendiri mengongsikan lebih baiknya menggunakan susu formula ini di mana ada DHA-nya, ada lagi macam-macam lah kelebihan-kelebihannya membuatkan orang terfikir kan lebih baiknya dengan menggunakan formula, malah juga mereka ini sibuk dengan kerja. Maklum juga lah ibu-ibu ini kadang-kadang mereka ini juga bekerja. Kalau ia bekerja di sektor kerajaan ataupun swasta, mereka ini juga melakukan perniagaan. Jadi ia membuatkan mereka ini lebih memilih kepada formula. Jadi mungkin dengan kata-kata Puan dapat lagi menyedarkan mereka ini bahawa lebih baik untuk menggunakan secara natural ataupun secara semula jadi. Bagaimana Puan? Okay. Terima kasih Muammar. This is another orang penting lah kita ni bincangkan. Saya akan buat satu disclaimer dulu difahami di kalangan masyarakat ada ibu-ibu ataupun couples yang memilih untuk formula milk. So wawancara ni bukannya untuk menyatakan bahawa breastfeeding itu
formula milk itu kurang baik ataupun tidak dapat diterima. So difahami in special cases ataupun kes-kes yang kita ni perlu fahami di kalangan ibu bapa, ada nyorang cases yang kita ni tidak dapat elakkan. Contoh parents yang tidak dapat menyusukan anak-anak ataupun special needs children yang dari awal memang dari segi medical profession memberi nasihat saranan habis tu orang untuk menggunakan formula milk. So itu special case lah. Tapi dari segi manfaat yang kita ni perlu fahami dengan lebih lanjut, breastfeeding ini adalah satu pilihan. So apabila kami sebagai health professional menyatakan manfaat breastfeeding ini, ia bukan mewajibkan macam mesti yang itu tidak dapat, yang ini tidak baik. No. Sebenarnya kami kan mahu mendidik masyarakat kita ni untuk fahami betapa manfaat ataupun hikmah breastfeeding itu agak banyak sebenarnya dari segi nutrisi. When kita ni bandingkan dengan formula milk itu, oleh kerana nutrisi yang ada di dalam nyorang susu ibu banyak manfaatnya dari segi ia punya probiotics and also especially colostrum. So di saat awal yang di mana susu formula milk itu tidak ada. Nyorang ada yang kurang lah, tapi juga formula milk masa ni alhamdulillah ada juga manfaatnya masih ganya indah setanding dengan susu ibu yang alami lah. So insyaallah dari segi Al-Quran pun dalam surah Al-Baqarah sudah menyatakan kalau ibu itu menyusukan mau menyusukan, ia adalah satu pilihan dan ada tanggungjawab di kalangan suami untuk membantu ibu-ibu itu menjalani tanggungjawab. Dan sekiranya ada kesulitan, ia juga boleh mencari alternatifnya. So seperti mendapatkan nyorang susu ibu dari wanita lain yang boleh menjalankan sebagai tanggungjawab ibu susuan lah. So atau alternatif. So dari sini kita ni nampak betapa dalam Islam pun menggariskan susu ibu itu hikmahnya besar, dan kalau boleh kita ni mencari alternatif yang terbaik untuk anak-anak. Betul. Jadi kerana itulah mungkin kita ni dapat melihat penyusuan anak damit ini bukan sahaja peranan seorang ibu, tapi orang-orang sekeliling pun memainkan peranan dari segi memberikan sokongan moral dan sebagainya. Untuk tema Hari Penyusuan Anak Damit Sedunia pada tahun ini, tingkatkan langkah bagi penyusuan susu ibu. Mungkin Puan dapat kongsikan dengan lebih lanjut lagi, mungkin sedikit secara ringkas. Bagaimanakah cara-caranya ni maksudnya untuk meningkatkan langkah bagi penyusuan susu ibu? Mungkin Puan dapat terangkan dengan lebih lanjut lagi, silakan. Okey, so dari segi individual lah, langkah-langkah yang terbaik, especially untuk wanita-wanita, jangan tunggu sudah macam hamil ataupun sudah beranak baru takkan membuat persediaan untuk memikirkan menyusukan anak ataupun indah. So saya fahami dari segi menyusui ibu ni kadang-kadang kita ni kurang persediaan. So yang saya sarankan, walaupun even sebelum kahwin ataupun sewaktu hamil, membuat persediaan dari segi ilmu, informasi, maklumat yang betul untuk membuat persediaan menyusukan itu, oleh kerana ia perlukan mental preparation and also dari segi tekniknya. So dari segi menyusukan ada banyak teknik ataupun cara-cara untuk kita ni consider untuk meningkatkan lagi kebolehan skill kita ni menyusukan, dan juga capacity kita ni menyusukan. Kalau kita ni indah faham tentang physics ataupun pasal supply and demand menyusukan ini, ia akan nyorang membuat kita ni terkajut. Nyorang macam culture shock as a first time mother especially, ataupun season mothers, maksudnya ibu-ibu yang sudah pernah menyusukan tapi lepas itu ia beranak lagi, kadang-kadang pengalaman menyusukan itu boleh berlainan. So sebab itu pentingnya untuk kita ni membuat persediaan itu. Selain daripada itu, persediaan emosi lah. So banyak berbincang dengan orang-orang sekeliling kita ni, so suami ataupun keluarga, apa yang diorang boleh buat, apa yang kita ni expect dari segi sokongan itu. So bawa berbincang, and then also saranan saya juga kalau membuat apa-apa decision, sama ada continue breastfeeding ataupun giving up in breastfeeding dan memilih alternatif lain, menggunakan brain. So saya selalu ingat ni brain ni, B benefit,
benefit artinya apa manfaat benda tu kalau Tani pilih. R, risiko ataupun keburukan sekiranya memilih. And then kalau sekiranya ada alternatif lain, A, alternatif lain. I, what is your intuition ataupun what is instinct. Kalau kita ni Islam, apa orang kita ni, apa Islam menyatakan, and also istikharah lah. And then N, what's the next step kita ni boleh buat. And then kalau sekiranya sudah, you can also do nothing, just continue breastfeeding. Baik, bukan menggunakan otak tu, tapi menggunakan otak, tapi perkataannya brand, lebih memahaminya. Brand ada singkatan-singkatannya, dan kalau dikupas sedikit ataupun diambil daripada singkatan perkataan penjelasan daripada puan sendiri, kita ni perlu ada knowledge ataupun pengetahuan, kemudian pengalaman. Tentunya. Dan dari pengalaman tersebut dikongsikan lagi kepada orang lain, datangnya lagi pengetahuan dan juga pengalaman. Jadi kedua-duanya akan tetap juga sama, walau pada habis kita tadi dikongsikan berbeza-beza kadang-kadang anak-anak ni. Dan telah pun kami bawakan kepada Auda satu tajuk yang cukup menarik untuk kita diketahui bersama, mendukung kesihatan mental wanita yang menyusukan, ya, bersama dengan narasumber kita iaitu Yang Mulia Puan Nur Syahirah Chua binti Muhammad Firdaus Chua. Semoga habis kita berkesempatan juga mengetahuinya, dan lebih baik untuk kita ni sama-sama mengongsikannya betapa pentingnya penyusuan ibu ini dibandingkan dengan formulir, kerana ada kaitannya juga dengan psikologi ataupun mental si ibu dan juga si anak berkenaan. Betul sekali, dan kami di Rampai Pagi pun tidak lupa, ya Puan, ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian Puan untuk datang kemari mengungsikan mengenai dengan mendukung kesihatan mental wanita yang menyusukan. Sepertinya satu topik yang amat penting diketahui ramai, kerana seperti yang kita kongsikan tadi, harapnya bukan ibu tu merasa ia seorang saja berjuang, tapi orang sekeliling pun ikut sama juga. Jadi insya-Allah Puan, kita akan bersua lagi lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.